Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, dzakkirna bima nasina wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita banyak puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan, perlindungan Allah daripada kejahatan diri kita sendiri. Kita mohon taufik, petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami kitabnya. Insya-Allah taala kita akan terus tadabbur surah Al-Baqarah mula daripada ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ard ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Sadaqallahul azim. Kita masih lagi dalam ayat yang menerangkan kepada kita tentang pertanyaan Bani Israel. Banyak bertanyanya Bani Israel bila disuruh sembelih lembu saja macam-macam dia tanya kepada Nabi Musa. Mula-mula dia tak terima, dia ingat Nabi Musa main-main dengan dia. Itu mula saja dia dah tunjukkan sikap mereka. Adakah kau nak jadi kita ni main-main aja, kau bermain-main ke dengan kita? Bila disuruh sembelih lembu ni, sebenarnya lembu apa saja awal-awal disuruh, lembu jantan ke, lembu betina ke, tak mengapa. Tanya umur lembu tu. Bila dah beritahu lembu tu tak tua dan tak muda, pertengahan. Tanya pula warna dia. Dah diberitahu warna kuning gelap gitu. Tanya lagi. Ini untuk kali ketiga tuan-tuan. Jadi yang mempersulitkan bukan Allah SWT. Allah tak mempersulitkan, mereka sendiri yang mempersulitkan. Banyak bertanya. Dia boleh lakukan aja apa yang Allah perintah. Kalau diberitahu sembelih lembu, ambil tangkap mana-mana lembu, sembelih je, habis cerita. Jadi mereka mempersulitkan, kata ulama, lalu Allah mempersulitkan mereka. Last sekali terus mereka tak tanya lagi. Ya qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Mereka berkata, pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkan kepada kami lembu yang mana satu ini. Innal baqara, sesungguhnya bakar itu lembu-lembu. Ini jamak kepada bakarah. Kalau satu bakaratun, kalau ini bakarun, bakarun dia punya kata jamak dia. Sungguh lembu-lembu ini tasyabaha alaina, sama bagi kita. Kami ni merasa sama dengan lembu-lembu. Nampak macam, padahal tak ada sama pun. Apa yang kesamaran tuan-tuan? Lembu ni tak tua dan tak muda. Apa yang sama? Lepas tu warna dia kuning. Apa lagi yang sama lagi? Ini temberang aja. Lembu ni samalah bagi macam kesamaran lah bagi kita. Sebenarnya kata ulama tak sama pun. Tak ada tasyabahan ni, tak ada yang itu. Ambil aja lembu, sembelih aja. Jadi mereka, tapi kata ulama ni bagusnya mereka ada sebut wa inna insyaallah
dan kami insya-Allah. Jadi ada juga adab mereka ni, dipanggil insya-Allah. Insya-Allah kami akan mendapat petunjuk untuk cari dan menyembelih lembu itu. Insya-Allah kami akan lakukan. Kata ulama, dengan kata-kata mereka insya-Allah ni, mereka dapat sembelih lembu. Mereka dapat sembelih lembu kerana mereka kata insya-Allah. Ada juga adab lah, cakap insya-Allah la muhtadun. Nabi Musa, ini kita kata yang ketiga ni, pertanyaan mereka yang ketiga ni, Allah Subhanahu Wa Taala mempersulitkan mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qala innahu, Musa menjawab, sesungguhnya dia, yaqulu, Allah berfirman, innaha baqarah, sebenarnya lembu betina tu, sebenarnya tak ada satu, saya pun tak confirm tuan-tuan, yang mereka sembelih ni lembu betina ke lembu jantan. Ada ulama cakap lembu jantan mereka sembelih, ada yang cakap lembu betina. Baqarah ni dia boleh dua-dua, baqaratun dia boleh lembu jantan, lembu betina. Kita tak tahu sebenarnya lembu jantan ke lembu betina, tapi banyak terjemahan dia cakap lembu betina. Pasal apa? Pasal ayat ni. Pasal ayat ni ulama cakap ini bukan lembu betina ni. Dia cakap lembu itu la zalulun tusirul ard, tidak pernah digunakan untuk membajak tanah. Dia biasanya kalau zaman sekarang kita pun tak tahu ni tentang lembu ni. Yang bajak tanah ni adalah mereka gunakan lembu jantan. Dia tak gunakan lembu betina. Jadi lembu jantan, maksudnya lah, kalau ikut satu pendapat ulama, lembu jantan ni yang tidak digunakan, tak digunakan untuk membajak tanah. Wala tasqil harth, dan tidak digunakan untuk menyiram tanaman, ladang. Jadi itu. Jadi menurut pendapat ulama, satu pendapat Abu Mansur, apa nama dia, dalam sebuah kitab Tafsir Al-Harari. Tafsir Al-Harari ni seorang ulama daripada Habasyah. Dia datang ke Mekah, dan dia mazhab Syafi'i. Dan dia mengajar di Mekah tu. Dia mengajar. Tahun lepas dia meninggal dunia. Saya download dia punya tafsir dia, 32 jilid. Jadi saya baca, dia cakap, dia bawa pendapat Abu Mansur ni, kemungkinan ini adalah lembu jantan. Kerana ayat ni dekat wala tazkil harth, dan tidak digunakan untuk mengairi tanaman. Ni kan Allah dah stick kan. Ni susah nak cari lembu macam gini. Lembu jantan tapi tak digunakan untuk membajak tanah, tak pernah digunakan, dan tak pernah digunakan untuk mengangkut air untuk mengairi tanaman. Kemudian la syiata, tak cacat. Bukan musallamah tak cacat, tak ada kecacatan. Kemudian la syiata fiha, tak ada belang pun pada warna dia. Warna dia betul-betul kuning aja, tak ada warna lain pada badan lembu tu. Kau 4 sekali Allah dah minta, tanya lagi, Allah mempersulitkan mereka 4 sifat keluar. Yang tadi bila first time tanya, 1 sifat keluar, dia bukan tua, bukan muda, pertengahan, kemudian warna kuning. Sekarang ni 4 sekali, barulah mereka tak tanya lagi. Qalul ana ji'ta bil haqq, cukup cakap sekarang ni barulah engkau wahai Musa, engkau terangkan kepada kita perkara yang sebenarnya. Jadi dia ingat main-main. Awal-awal dia ingat Nabi Musa main-main, sekarang baru dia tahu, sekarang ni barulah engkau, kita tahulah yang kau ni cakap serius, betul-betul benar. Itu dalam satu tafsiran. Ada satu tafsiran dia kata sekarang ni barulah engkau terangkan kepada kita sifat lembu tu yang sebenarnya. Fadhabahuha, akhirnya maka mereka dapat juga menyembelih lembu itu. Wa makadu yaf'alun, dan hampir-hampir mereka tidak dapat menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kerana sikap mereka ni. Yang satu, tak cepat dalam melaksanakan perintah Allah, dan yang kedua adalah banyak bertanya.
banyak bertanya. Kita tuan-tuan, kita ambil pengajaran sini. Kalau kita mempersulit-sulitkan perintah-perintah Allah, kita mempersulit-sulitkanlah perintah Allah, senang aja, keluarkan zakat aja, tak banyak tanyalah, dengan niat ni nak lari daripada zakat lah, tanya gini, maka kita akan mendapati kesulitan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang kita mempersulitkan diri kita lah, kita ada niat di situ nak mengelak lah daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan rasa amalan tu, satu-satu amalan tu sulit untuk kita laksanakan. Ini kata ulama, kalau awak mempersulitkan diri awak, Allah akan mempersulitkan lagi, susah macam-macam. Nak datang masjid, drive tu datanglah, macam-macam dia cakap lah, ginilah gitu, ginilah, tak datang juga ke masjid. Contoh kalau dia cari alasan lah. Orang kita kata kalau cari alasan tak mau laksanakan perintah Allah SWT, macam-macam alasan. Dia kata biasalah orang kalau dia tak nak solat, apa tuan-tuan, jom solat, tak boleh lah, apa ni, apa, kain tak suci lah, tak ini tak itu, macam-macam alasan. Saya ada satu cerita, ni asyik ceritakan kepada saya. Satu kawan dia tu tak nak solat tu asal dasar apa dia kap, nanti takut kaki dia berbau tuan-tuan. Kalau dia buka kasut, berwuduk, pakai stokin, buka stokin ini, takut nanti kaki dia berbau. Alasan itu, dan dia tak solat. Lama-lama kaki dia aja bau, kaki orang lain tak bau. Bila buka kasut aja, padahal dia tak solat dah. Tak solat, tak cuci kaki, tak basuh kaki lah, tak berwuduk pun, tapi kaki dia orang semua bau. Kuat sangat. Main-main macam memang bersulit-sulitkan, cakap bagi alasan, macam-macam alasan itulah kadang Allah Subhanahu Wa Taala boleh mempersulitkan kita sehingga kita tak dapat melaksanakan. Yang teruk adalah tak dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bani Israel ni selamat, dia dapat juga laksanakan perintah Allah, tapi lambat dia dah dipersulitkan. Dulu dia senang je, dan lepas ni banyak cerita dalam kitab tafsir, tapi saya tak sebut di sini tuan-tuan. Cerita banyak sekali. Israeliat macam mana mereka dapatkan lembu itu. Dan kita tak ambil lah cerita-cerita ni, macam-macam cerita ada, versi lah, macam-macam versi Israeliat yang mereka akhirnya dapat beli lembu ni dan dapat sembelihkan. Allah pun tak sebut, kita pun dalam cerita ni pun kita tak nak apa ni, banyak bertanya. Kita pula banyak bertanya nanti. Lembu apa dia beli, dengan siapa dia beli, tempat mana ni, kau pula yang dah jadi macam Bani Israel nak tanya-tanya. Dah lah, dia dapat sembelih sudah. Kita Allah cakap fadzabahuha, akhirnya mereka dapat sembelih, dah sembelih lah. Kita pula nak banyak tanya, tak ada kena-mengena lah. Kita nak ambil cerita dia. Kan kita cakap Allah Subhanahu Wa Taala, baru Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dia punya sebab dia. Sebab mereka kena sembelih lembu. Jadi cerita dia bermula dengan sebab ni. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia. Kamu ni seorang aja yang bunuh. Kita kata seorang lelaki ni dia bunuh pakcik dia. Fadara'tum fiha, lalu dia buang mayat pakcik dia di kampung sebelah, lalu mereka saling tuduh menuduh tentang pembunuhan itu. Ini sebab dia. Tengok lain kita tengok dah berapa ayat kita lalui adalah perintah supaya sembelih lembu. Kalau ikut urutan lah tuan-tuan, urutan dia sebenarnya kalau ikut urutan kita lah, kalau akal kita bukan Al-Quran ni kalamullah. Kalau ikut akal kita lah, ayat ni wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha, dia di depan. Ingatlah ketika kamu membunuh seorang jiwa, satu jiwa ataupun seorang manusia, lalu kamu tuduh menuduh.
dia punya sebab dia di depan, tapi diceritakan isu lain pula. Allah SWT ceritakan kepada kita kedegilan mereka. Allah nak highlight ni kedegilan mereka dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Jadi bila mereka tuduh menuduh, mereka pergi kepada Nabi Musa. Minta Nabi Musa supaya selesaikan masalah mereka ni. Mereka tak tahu siapa sebenarnya pembunuh manusia tu. Jadi Allah berfirman, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah Subhanahu Wa Taala akan melahirkan apa saja yang kamu sembunyikan itu. Jadi Nabi Musa cakap, baiklah, dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan melalui wahyu itu masuklah cerita Nabi Musa suruh kaum dia supaya sembelih lembu. Nak tahu pembunuh dia tak? Nak tahu? Sembelihlah lembu. Itu dia tanya, apa ni, apa kena mengena ni? Sembelih lembu dengan pembunuh ni. Ini main-main ke apa? Mereka boleh cakap. Di antara sebab kenapa Allah suruh mereka menyembelih lembu ni, ada ulama cakapkan sebelumnya mereka minta kepada Nabi Musa. Bila mereka lepas daripada Laut Merah tu, mereka minta kepada Nabi Musa untuk buatkan Tuhan. Bila melihat orang menyembah lembu tu, mereka minta kepada Nabi Musa supaya buat untuk mereka Tuhan, macam mana orang ni pernah ada lembu untuk menjadikan Tuhan. Jadi mereka punya hati ni dah terikat dengan lembu. Penyembahan lembu ni mereka dah terikat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak hinakan kononnya yang dianggap Tuhan lah. Lembu ni Allah suruh sembelihkan lembu. Ini nak hilangkan, tengok lembu yang kau anggap Tuhan ni disembelih saja. Tak ada keistimewaan pada lembu. Itu kata ulama lah, kenapa Allah suruh mereka menyembelih lembu. Kemudian mereka dah sembelih. Balik kepada cerita dia, mereka dapat sembelih. Faqulna, lalu kami berfirman, idribuhu bi ba'dihha, pukullah si mati itu dengan sebagian anggota lembu yang kamu sembelihkan itu. Tengok. Jadi maksudnya bukan Allah berfirman kepada mereka, faqulna, kami berfirman. Ini kami, Allah berfirman. Berfirman kepada siapa? Mereka tak dapat wahyu. Yang dapat wahyu Nabi Musa. Jadi kami berfirman kepada Nabi Musa. Nabi Musa dapat wahyu, iaitu pukullah dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu. Anggota yang mana satu, tuan-tuan? Lembu ni macam-macam anggota. Peha dia ke, kepala dia ke, ekor dia ke, kaki dia ke, apa ke, Allah tak sebut. Tak payah kita nak cari-cari. Kalau tahu pun tak tambah iman kita. Peha lah. Apa pasal peha? Peha. Sama kepala lah. Tak ada apa-apa pun. Jadi kata ulama, tak payah nak cari-cari lah. Bahagian mana ni gini. Allah pun tak beritahu kepada kita bahagian mana. Yang penting kamu pukul dia dengan sebahagian daripada anggota lembu yang kamu sembelih itu. Lalu mereka pun memukulnya. Tiba-tiba yang pakcik ni, orang tua ni terus hidup balik. Ini cerita pertama sekali orang hidup sesudah mati. Nanti ada 4 cerita dalam surah Al-Baqarah je, orang hidup sesudah mati. Ini cerita pertama. Orang ni mati, lepas tu terus dia hidup dan dia beritahu siapa pembunuhnya, anak saudara dia. Dia beritahu kepada mereka, lalu dia terus mati balik. Itu dia. Begitu. Kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati. Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu yang sama Allah tunjuk kepada mereka tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala menghidup orang yang dah mati. Kita tak pernah lihat orang dah mati ni hidup balik. Tak pernah. Kalau kita lihat macam mana, tuan-tuan? Orang yang dah mati hidup balik. Macam mana perasaan ni? Allah tunjukkan kepada Bani Israel ni, wa yurikum ayatihi, dan Allah menunjukkan kepada kamu, memperlihatkan kepada kamu
tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kekuasaannya. La'allakum ta'qilun, la'allakum ta'qilun, supaya kamu berfikir, akal, menggunakan akal kamu memahami tentang hidup setelah mati nantilah, hidup setelah mati ni, supaya kamu memikir tentang kehidupan setelah mati. Itu yang Allah nak beritahu kita. Kita bila tengok orang hidup setelah mati, apa yang pelajaran yang kita dapat? Macam mana ni dia boleh hidup? Macam mana pula? Allah hidupkan, nak tanya macam mana dia boleh hidup lagi kan? Tak? Sebenarnya kalau melihat itu itu menjadi suatu kesedaran kepada akal. Akal ni dia macam, akal ni ikatan, dia akan stop kita daripada melakukan perkara yang salah. Itu akal. Jadi dia masuk kepada akal kita, jangan main-main ni, aku buat benda salah ni, besok aku akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan ditanya semua tentang apa yang aku buat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala adakan akhirat ini untuk Allah hisab kita. Dia adakan hari akhirat untuk menghisap kita, menghitung amalan kita ni. Jadi hidup sesudah mati untuk apa tuan-tuan? Untuk apa? Untuk hisap, untuk menghitung alamat, untuk membalas amalan kita. Itu yang pengajaran dia tu, hidup setelah mati. Sebab itu orang musyrik minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau betul lah hidupkan bapa-bapa kita, nenek moyang kita, nak buat apa hidup di dunia balik? Untuk apa? Untuk balas apa? Orang yang dah mati dihidupkan, okeylah, dia diminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupkan mereka yang dah mati ni. Bila dihidupkan, apa purpose dia tuan-tuan? Tujuan dia untuk apa? Dah nampak, hebatnya Allah, berkuasanya Allah, gitu aja. Allah ada lagi sebab Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan manusia sesudah mati adalah untuk menerima balasan. Kita ni dihidupkan setelah kita mati ni, bukan itu aku dah mati, macam mana Allah boleh hidupkan aku? Bukan gitu. Untuk apa kalau di dunia? Setakat itu saja, setakat kagum je. Tak, la'allakum ta'qilun, supaya kamu memahami bahawa di sana tu ada kehidupan setelah kamu mati ni, kamu akan dibalas. Bila kita cakap hidup sesudah mati je, apa yang kita fikir tentang balasan yang akan kita dapat, balasan baik atau balasan buruk yang kita akan dapat. Jadi straight sikit lah hidup kita ni bila fikir tentang hidup sesudah mati. Bila fikir tentang kematian aja, sebenarnya dah menakutkan seseorang itu daripada melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cakap, janganlah. Kalau kita ada hutang apa, kita ni cepat bayar hutang pasal apa? Cepat lambat bayar hutang pasal apa? Kalau dunia punya hal, tak perlu bayar hutang, saya cakap. Kalau dunia lah, dah orang ni pun tak minta. Kalau minta, kalau kena saman, kena denda, kelang kabut dah bayar. Ini dia tak minta. Kita ada duit, dia pun tak minta. Dia pun kaya, buat apa nak bagi? Tak payah bayar lah. Siapa yang mati, dia mampu bayar hutang dia, dia tak bayar hutang dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak solat. Dan Rasulullah ceritakan tentang orang yang mati syahid. Mati syahid tuan-tuan, diampun semua dosa dia. Apa semua dosa dia, semua diampun. Dah direct entrance lah. Orang mati syahid ni direct entrance ke syurga. Dia tak ada melalui melalui soal jawab kubur ni, semua tak ada ni. Dia ampun semua. Semua dosanya diampuni kecuali hutang. Kecuali hutang. Allahu Akbar. Allah ampun semua dosa dia kecuali hutang. Tak dapat masuk syurga dia. Dia ditahan di luar syurga, tak dapat masuk pasal ada hutang. Jadi kita takut hutang ni bukan takut di dunia. Dunia kalau aku mati hutang banyak, tak apalah, benar kira. Kita cakap apa? Kalau aku mati hutang banyak, apa dah nak mati ya. Benar, kesian. Dah lah.
Orang burn lah, orang cakap. Tapi di akhirat tak burn. Kalau kita ada duit lah, ada duit, kita tak nak lansaikan hutang kita. Kita ada hutang-hutang dengan orang ni, tak nak bayar ni, susah. Jadi satulah contohlah. Kita ingat tentang hidup sesudah mati ni, kita ingat tentang pembalasan. Ada tuan-tuan? Tuan-tuan nak tak? Tuan-tuan simpan duit tuan-tuan yang 10,000 ni, tak nak bayar orang ni, tapi tuan-tuan takkan masuk syurga. Kena tahan. Nak tak? Siapa nak? Buat apa bila dengan 10,000 ni, bagi aja lah. Ni, aku pun dah tak pakai duit ni, cepat-cepat kita bagi. Buat apa nak simpan kalau kena tahan, tak ada masuk syurga. Kita dah lepas soal jawab, bagaimana tuan-tuan? Dah lepas soal jawab. Ramai ulama cakap lepas soal jawab kubur terus pergi syurga. Bukan di dalam kubur, terus pergi syurga, transfer terus pergi syurga. Tapi kerana hutang tak dapat masuk syurga. Siapa nak? Tak bayar hutang tapi tak masuk syurga. Awak dapat simpan duit awak, satu hari awak mati, bila mati aja tak sempat bayar hutang tu, waris pun buat bodoh je. Waris pun ambil duit tu, waris pun tak bayar, habis. Kawan pun tak minta, besok awak tak dapat masuk syurga. Tengok, bila fikir tentang itu baru faham, jangan main-main ni. Hidup sesudah mati ni, perkara-perkara yang kecil kita kena settle dulu di dunia ni. Jadi menghadap dengan Allah SWT tak ada hutang. Bebaslah hutang dengan Allah, dengan hutang dengan manusia. Dua-dua hutang lah. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Itu Allah tunjukkan kepada kita hidup sesudah mati. Bukan nak macam gitu aja. Macam Allah, kita sekarang video banyak viral tentang kekuasaan Allah SWT. Di sana sini Allah buat. Apa pengajaran yang manusia ambil daripada kejadian-kejadian ni? Tak ada pun. Masjid tetap kosong juga. Sama je, tak ada pengajaran, tak ada apa. Itu tak ada ibrah pada kejadian-kejadian ni. Bukan itu Allah SWT, bukan tujuan itu. Tujuan itu Allah cakap la'allakum taqilun. La'allakum taqilun, supaya kamu memahami tentang ada kehidupan setelah mati. Bagaimana dengan Bani Israel? Allah kata summa qasas qulubuhum min ba'di dzalika. Kemudian dah nampak orang hidup dah mati ni, hati mereka menjadi keras. Fahiyakal hijara, dan dia ni Allah cakap keras, dia macam batu. Di dunia ni tak ada benda yang lebih keras daripada batu. Besi pun tak keras macam batu, kerana besi kalau dibakar boleh cair juga. Batu tak boleh. Sebab tu oven yang paling kuat sekali apa? Oven yang dibuat daripada batu. Abang-abang kita yang besi ni tak kuat. Abang bai juga yang kuat tu. Dia punya kalau apa ni roti nan kan semua kan. Tengok dia pakai batu, dia tak pakai apa ni oven besi. Oven yang paling kuat. Jadi terbukti. Lepas tu dalam neraka nanti yang menjadi bahan bakar dia adalah batu. Batu juga jadi bahan bakar dia. Batu ni paling keras. Batu dah keras macam gini. Batu yang paling keras pun Allah cakap dia macam batu, bukan macam batu. Au asyaddu qaswa. Bahkan hati mereka ni lebih keras daripada batu. Macam mana depan mereka lihat mukjizat, kemudian hati jadi keras, tak ingat akhirat lagi. Jangan salahkan Bani Israel tuan-tuan, kita pun sama juga. Bila tengok gempa bumi, tengok ini, tengok di Indonesia satu kampung tenggelam semua. Lepas tu hati keras juga, tak lembut pula. Tak insaf juga. Apa saja. Tengoklah ini, orang mati sampai 1 juta orang. Sama aja. Konsert jalan terus saja. Betul. Konsert jalan terus, apa semua jalan terus saja. Mana manusia takut? Manusia takut dengan Allah. Mana ada takut? Jalan terus saja. Maksiat jalan terus saja. Kita tengok di sini. Keras betul hati manusia ni. Lebih keras daripada batu. Batu yang paling keras sekali.
Ini secara maknawi lah, bukan besok cek kita punya jantung apa keras ke tidak, tak ada. Dia secara maknawi je, dia keras dia. Wa inna, dan Allah terangkan kenapa batu ni kurang sikit dia punya keras dia. Allah kata wa inna minal hijara, padahal di antara batu ada yang terpancar dan mengeluarkan air. Ada yang lembut juga, air boleh lalu juga. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma, dan ada yang terpecah-pecah, pecah terbelah lalu keluar mata air daripadanya. Dan ada di antaranya yang batu jatuh, tuan-tuan. Batu jatuh dalam video ada budak-budak Arab ke budak-budak manalah. Dua orang baca Al-Quran, tuan-tuan. Dia baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran. Lepas tu batu tu jatuh. Mereka sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka baca Al-Quran, baca sampai batu pun jatuh. Itulah firman Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal." Kalau kami turunkan Quran ni ke atas, kalau kami turunkan berarti kami bacakan Quran ini kepada jabal, kepada gunung pun boleh pecah, hancur. Mereka tunjuk dalam video tu. Tak tahu negeri mana lah, tapi negeri mana mereka baca, lalu batu pun boleh jatuh. Batu jatuh ada min khasyatillah, kerana takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Batu macam gitu keras pun lagi lembut, tapi orang ni keras sangat. Qaswah, hati dia keras. Keras ni apa, tuan-tuan? Macam mana hati seorang itu boleh keras? Kata ulama di sini adalah dia tak ikut kebenaran. Dia tahu benda tu. Contohlah macam orang yang tak solat. Apa tu? Tunjukkan apa tu? Babe, solat dah. Solat dulu, jangan itu. Kau solat aku tak nak. Itu menunjukkan hati apa? Hati anda keras. Apa saja kebenaran, kalau dia beritahu kepada kita, kita tak ikut. Kita tak ikut kebenaran, itu menunjukkan hati kita keras. Dah tak boleh terima lagi, tak boleh masuk. Berarti apa? Kebenaran tak boleh masuk, dan dalam dia ada apa? Kejahilan. Tak boleh keluar. Dah keras betul tu. Benda kebenaran dah tak boleh masuk lagi. Salah satu sebab dia, kata ulama, adalah Allah tutup hati tu. Allah tutup, jadi kebenaran pun dah tak boleh masuk lagi. Memantul lah dekat cakaplah apa saja, macam tuang air ke daun keladi, dia tak dengar je. Nasihatlah macam mana pun, bila seorang itu bila dah dinasihati dia tak nak dengar, memang dia hati dia dah keras. Dia jaga orang lain lah. Kadang kita pun macam itu juga. Bila dinasihati tak nak dengar. Bila perkara tu benar, nampak sah perkara tu adalah kebenaran, benda yang al-haq, tak nak ikut. Pasal jadi hati dia keras, tak boleh terima lagi kebenaran. Ini jadi yang kepada orang-orang Bani Israel. Dan ada ulama kata ayat ni, itulah tafsir Al-Harari tu, Muhammad Amin Al-Harari, dia kata summa qasas qulubukum min ba'di zalika. Ini terus Allah alihkan perbicaraan dia, pula kemudian hati kamu menjadi keras. Jadi ini Allah bukan berbicara dengan orang Yahudi Bani Israel zaman dahulu, zaman Nabi Musa, tapi ini Allah berbicara dengan Bani Israel zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan orang Yahudi. Apa kaitan dia? Kaitan dia, kamu dah tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang penyembelihan lembu ni, contohlah ayat-ayat sebelumnya. Siapa yang tahu ayat-ayat? Orang Yahudi jadi kera lah, diangkat gunung lah di atas kepala orang Yahudi, kemudian diperintah mereka untuk menyembelih lembu ini. Siapa yang tahu cerita ni? Takkan Rasulullah seorang Arab ni dia tahu cerita tentang ini, cerita-cerita ni, cerita-cerita Yahudi. Dulu orang Yahudi, Taurat mereka ni bukan macam Taurat macam apa ni, dia panggil Torah lah, Torah ataupun Old Testament mereka. Macam sekarang kita pergi library aja, kita pergi kedai buku je, kita boleh baca Bible ke, New Testament, Old Testament kita boleh baca. Dulu punya dia macam classified punya buku, tuan-tuan. Dulu orang Yahudi ni, mereka punya Taurat ni, lagi satu bukan senang nak baca bahasa Yahudi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang Arab. Mana tahu bahasa Rasulullah langsung tak tahu membaca, tak tahu menulis. Dia tahu cerita-cerita ni ada pada kita je. Orang Arab tak tahu. Dia macam apa kita nak cakap macam buku law lah tuan-tuan Ada orang pergi buat baca buku law. Ada kena pergi dia punya tempat dia cari dia punya classified macam classified punya buku lah gitu. Dulu kata ulama. Jadi tak ada orang ada akses kepada kitab-kitab Yahudi ni. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bacakan cerita ni secara detail, secara terperinci, ini nak menunjukkan apa? Macam mana dia tahu? Macam mana dia tahu semua berita ni semua? Tengok. Bukankah itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan nampak ni, ini Nabi benar ni, Nabi akhir zaman ni datang dengan membaca ayat-ayat Allah. Dia kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada lagi tuan-tuan Masih ada lagi di kitab mereka ni sekarang ni. Nama Muhammad, dia panggil Muhammadin. Itu seorang perempuan tanya kepada Zakir Naik, kenapa ada Muhammadin? Nama ni siapa ni Muhammadin? Itu nama Nabi Muhammad lah. Masih ada lagi, terlepas juga sekarang ni. Dia dah padam banyak lah, tapi masih ada lagi. Dan mereka tahu kebenaran. Tapi apa? Summa qasat qulubuhum min ba'di. Dah tahu macam gini pun tak nak beriman, tak nak ikut, tak nak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tengok keras betul hatinya. Hati mereka ni dah jadi keras. Pada ilmu tu dah ada. Ilmu ni bukan syarat bukan syarat orang ni baiklah. Bukan syarat lah. Dia salah satu syarat bukan orang ni berilmu aja dia jadi baik. Tak, bukan. Tak semestinya. Contoh orang Yahudi, mereka dah tahu ni, tapi dia tak ikut. Mereka tak ikut. Orang-orang yang tak tahu pula, orang-orang Ansar, orang-orang Madinah yang tak tahu ni, mereka pula yang ikut Rasulullah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi ni, jadi kata ulama, ayat ni ditujukan kepada orang Yahudi semasa yang hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka keras sangat bila dah lihat kebenaran, mereka tak ikut. Dan ada orang-orang Yahudi, hatta sampai sekarang orang-orang Yahudi, kalau tuan-tuan pergi webpage mereka ni, rabai-rabai ni, dia punya cerita dia cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam real betul. Kita pun tak boleh cakap macam gitu. Cerita mereka tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh quote ayat Quran apa semua. Ilmu mereka memang tinggilah. Ilmu mereka memang tinggi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu website tu dia terkenal jugalah, ulama Yahudi ni, di kalangan Facebook ni dia terkenal juga. Siapa nak Rabai apa dah nama dia. Dia cakap tentang Nabi Muhammad, dia cakap malah kita dia cakap tentang Nabi Muhammad ni betul-betul macam dia kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi ni dia cakap kebaikan Nabi Muhammad, misi Nabi, kenapa Nabi datang, apa saya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia beriman tak? Tetap tak beriman. Tapi dia tahu tak? Tahu. Itu keras hati. Jangan ingat, dia banyak ilmu ni. Banyak ilmu boleh keras hati tak? Boleh juga. Kalau hati dah keras, ilmu dalam banyaklah. Banyak ilmu tapi hati tetap keras. Berarti apa tuan-tuan? Tahu tapi tak ikut, tak guna juga. Itu al-maghdubi alaihim. Dia tahu tapi tak ikut, tak guna juga. Berapa banyak perkara kadang kita tahu tapi tak ikut-ikut juga. Kita tak amalkan lah apa yang kita tahu. Dan jadi ada ilmu tapi tak amalkan, itu keras hati. Hati jadi keras, lama-lama dia tak amalkan semua sekali. Itu kita pengajaran. Dan Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ni, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sekali-kali, ini nafikan sifat kekurangan daripada Allah. Allah sekali-kali tidak lalai amma ta'malun, apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala catat, Allah Subhanahu wa taala tulis apa saja perbuatan kamu ni, dan Allah Subhanahu wa taala akan balas kamu. Kerana kalau orang ni macam orang Yahudi lah status dia, kalau orang Islam pun status dia macam orang Yahudi, ulama-ulama atau orang-orang alim, dia dah tahu kebenaran, dia sembunyikan kebenaran, dia tak nak ikut kebenaran, maka Allah tak lalai. Jawapan dia apa? Allah tak lalai apa yang kerana Allah Subhanahu wa taala beri seorang ulama tu
ilmu ilmu. Jaga ulama ni hebat betul lah, macam-macam dia tahu. Ulama ni tinggi betul ilmu dia. Untuk apa tuan-tuan ilmu tu? Untuk apa? Sebagai amanah. Jangan tuan-tuan ada di antara kita yang diberi duit banyak, harta banyak, untuk apa? Simpan sendiri ya. Mana aja gitu. Amanah lah, amanah, agihkan kepada mereka yang memerlukan. Begitu juga ulama, dia ada banyak ilmu untuk apa? Untuk dapat jawatan, untuk dapat kerja, untuk dapat gaji besar. Mana ada? Untuk dia sampaikan amanah tu. Amanah tu dia sampaikan ilmu dia kepada masyarakat, supaya masyarakat tidak sesat dengan ilmu tu. Jadi khasyah, mesti ada takut. Mesti ada takut. Ni batu pun takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, siapa mereka? Al ulama, orang-orang alim. Ciri-ciri orang alim itu bukan banyak ilmu dia, tapi ciri mereka adalah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka kena kata yang benar. Dia dah tahu benda ni kena cakap ni. Orang tak tahu yang benar, dia kena beritahu manusia. Tapi kerana dia takut dengan manusia lagi daripada takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada seorang ulama tu, dia tegur khalifah. Saya dah lupa ulama siapa nama dia, tapi saya baca saya ni nama ni tak ingat sangat. Dan dia tegur khalifah ni. Khalifah ni zalim. Kawan-kawan dia bila dengar tu standby je, dia nak kena pancung. Dah standby bag lah kan. Ini kepala dia kena pancung juga. Dia tegur khalifah macam gitu je. Tak takut kesilapan khalifah tu, dia tegur saja. Tapi tak mati pun. Tak dipancung. Itu dia ulama, dia tak takut kepada khalifah, tak takut kepada, melainkan dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil. Orang yang takut ni adalah ulama, bukan orang yang banyak ilmu. Kalau ciri-ciri orang yang banyak ilmu tu kita panggil ulama tu, orang Yahudi ulama lah. Orang Yahudi ulama. Bukan cakap orang Yahudi, yang paling ulama sekali setan lah, iblis lah. Iblis punya ilmu dengan kita punya ilmu siapa banyak tuan? Nak cakap iblis tak percaya dengan Tuhan, iblis tak percaya dengan neraka, iblis tak percaya dengan syurga, iblis tak percaya dengan malaikat. Apa nak cakap? Dia percaya tak? Beriman tak iblis? Takut nak cakap ni. Iblis ni itu ada kata-kata penjaga Arab dia cakap, laukan al-ilmu syarfan, kalau ilmu itu menunjukkan kemuliaan, tentulah orang yang paling mulia, makhluk paling mulia adalah iblis. Tapi bukan. Orang yang paling mulia dia adalah ulama yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita ni tahu sedikit, kita tahu, kita amalkan. Moga-moga kita jadi ulama lah. Ulama skop kita lah yang kecil ni. Kita tahu, kita takut, kita amalkan. Apa yang kita tahu kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.